Pembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat yang ke-6 surah As-Saff. Sila rujuk pada jilid yang ke-9 muka surat 548. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya akulah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu Taurat, dan beri khabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, iaitu Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi setelah ayat yang lalu memerintahkan mengingat Nabi Musa dan juga perjuangannya bersama Nabi Harun, memerintahkan mereka untuk beriman, kini datang kisah tentang Nabi Isa AS. Nabi Isa ni tidak memanggil umatnya dengan kata wahai kaumku, sebagaimana Nabi Musa memanggil umatnya dalam ayat yang lalu. Kata Imam Tahir Ibn Ashur, juga disebut oleh Imam Al-Biqai, kerana Nabi Isa tidak memiliki bapa. Walau ibu Nabi ini daripada kalangan Bani Israel, tapi garis keturunan ni biasanya bersumber dari bapa, bukan? Maka Nabi Isa AS tidak memanggil mereka dengan nama wahai kaumku. Lagi Imam Tahir Ibn Ashur mengatakan bahawa panggilan Nabi Isa bersifat demikian kerana kaum Nabi Musa tidak dikenali dengan nama kaum Musa, kecuali pada zaman Nabi Musa sahaja. Selepas Nabi Musa, pengikut akidah Nabi Musa ni dipanggil sebagai Bani Israel. Dan memang mereka baru menjadi satu bangsa setelah kehadiran Nabi Musa dan ajarannya. Sebelum itu mereka tak terhormat langsung. Mereka diperhambakan pada masyarakat di Mesir, seperti pernah kita bincang sedikit sebelum ini dalam surah Yusuf. Dari sudut lain, Nabi Isa diutuskan untuk mengukuhkan syariat Nabi Musa, memberi mereka peringatan selari dengan apa yang terdapat hukum hakamnya seperti yang telah disyariatkan pada zaman Nabi Musa. Di samping itu, ketika Nabi Isa memanggil mereka, baginda pada masa itu belum memperolehi kepercayaan mereka, sehingga mereka belum lagi menjadi kaum baginda yang setia. Lihat ni cara pemikiran Ibn Ashur. Bagai-bagai cadangan dikemukakan, pandangan-pandangan di luar kotak yang jarang-jarang kita jumpa penghuraian seperti itu. Nampak kan? Dia mengatakan bahawa yang pertama Nabi Musa memanggil kaumnya wahai kaumku. Jadi kaum Nabi Musa dipanggil demikian pada zamannya. Selepas itu bangsa Bani Israel ni telah pun kuat dan ada negara, maka mereka dipanggil sebagai Bani Israel. Ataupun Nabi Isa ni tugasnya adalah melanjutkan syariat Nabi Musa, kerana Nabi Isa meneruskan syariat yang terdapat dalam Taurat. Ataupun ada huraian lagi kata Ibn Ashur yang ketiga, iaitu panggilan Nabi Isa, kerana Nabi Isa ni belum memiliki kedudukan terhormat macam Nabi Musa, belum dapat menangi hati Bani Israel lagi pada masa itu, maka tidak sesuai untuk dia memanggil seperti mana Nabi Musa memanggil Bani Israel wahai kaumku. Jadi pernyataan Nabi Isa ni bahawa baginda datang membenarkan Taurat adalah untuk menarik simpati Bani Israel yang begitu kuat berpegang kepada kitab suci mereka. Itu pula sebabnya di sini pada awal penyampaian risalah, baginda tidak menyebut bahawa baginda juga datang untuk menghalalkan sebahagian yang telah diharamkan oleh pendahulunya. Dengan demikian, pembenaran terhadap Taurat yang dimaksudkan adalah pembenaran secara umum. Membenarkan kat sini tidak bererti baginda tidak membawa perubahan. Dari sudut yang lain, dapat juga kita fahami, kalaupun ada perubahan, itu tidak mempersalahkan yang lalu. Yang lalu dinilai benar untuk masanya, hanya kerana ada perkembangan baru, maka adanya nasakh dan juga mansukh. Datang ke satu baru untuk menyesuaikan tuntutan ataupun keperluan masa kini yang berbeza. Jadi ucapan Nabi Isa ni, sungguhnya akulah utusan Allah kepada kamu, menunjukkan bahawa baginda hanya seorang tugas daripada Allah. Sedangkan ucapan baginda seterusnya memberikan gambaran tentang tugas kenabian baginda. Ucapan baginda kat sini kalau kita perhatikan, musaddiqa, iaitu membenarkan apa yang sebelumku diutuskan, iaitu Taurat. Ini mengandungi makna bahawa baginda penerus pada ajaran, tidak berbeza, tidak membatalkan ajaran yang pernah disampaikan Nabi Musa sebelum itu. Kemudian ucapan baginda, wa mubashshira, memberi berita gembira tentang kedatangan seorang rasul min ba'di ismuhu Ahmad, selepasku bernama Ahmad. Ini mengisyaratkan bahawa baginda bukan pembawa syariat yang terakhir, tapi akan datang seorang rasul lain membawa ajaran kebaikan yang lebih
lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada ajaran terdahulu. Ini yang telah kita lihat pandangan Imam Al-Baghawi bahawa Ahmad itu sama merujuk kepada maf'ul ataupun fa'il. Jadi perlu diingatkan bahawa Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul yang diutusnya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ni, sifat-sifat yang ada pada baginda, tanda-tanda. Ini kerana ketika Allah pernah mengambil janji daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, Allah ada memberitahu kepada mereka tentang Rasulullah SAW. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat ke-1, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabinya, makna semua nabi-nabi. Sungguh apa sahaja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang benarkan apa yang ada pada kamu, nescaya kamu akan bersungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Para nabi itu menjawab, ya, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Dulu kita pernah bincangkan surah Al-A'raf pada ayat 197. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ini pernah kita bincangkan bahawa orang mengikuti rasul nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan juga Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka dengan ma'ruf dan mencegah mereka daripada kemungkaran dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan meletakkan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi Nabi Isa telah diberi pengetahuan tentang putusan Nabi SAW, antaranya seperti disebut dalam Injil Yohanes yang ke-14, menyatakan bahawa Nabi Isa berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa ni merujuk kepada Allah SWT. Dia akan beri kepadamu seorang penolong yang lain. Ni yang kita bincangkan sebelum ni, yang disebut oleh Muhammad Al-Mayurqi tentang nama Bariqlid itu, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dalam manuskrip ni, teks ini difahami oleh kebanyakan ulama Islam sebagai berita gembira tentang kemunculan Nabi SAW. Teks asli yang diterjemahkan dengan nama penolong dalam teks ini menurut banyak ulama iaitu Mubashir, pemberi berita gembira. Yang Bariqlid ni telah pun dijelaskan oleh Dr. Carlo Nino yang saya jelaskan pada kuliah yang lalu, pakar bahasa Greek ni, bahawa yang merujuk kepada Kathirul Hamdi. Maknanya ini adalah pernyataan yang begitu jelas tentang kedatangan Nabi SAW untuk meneruskan syariat dan juga menjadi Rasul yang paling agung di sisi Allah SWT. Jadi Bani Israel selalu menanti kedatangan Rasul yang dijanjikan ni. Nabi Isa pun menyampaikan hal tersebut dengan tujuan menyatakan bahawa bukan baginda yang ditunggu itu. Ibn Ashur pendapat bahawa perkataan Mubashirah ni yang digunakan dalam ayat ini selarilah maknanya dengan sifat risalah Rasul yang disebut dalam Injil Matius. Jadi tuan-tuan mulia Allah, Rasul yang akan datang ni menurut Nabi Isa sebagaimana ayat ini adalah Ahmad. Ahmad ni telah saya jelaskan yang lalu, ia sama ada merujuk kepada fa'il ataupun maf'ul. Dan dalam tafsir Tahrir wa Tanwir disebut perkataan Ahmad ini dari sudut bahasa, dia mungkin merujuk kepada tiga maksud. Yang pertama, yakuna bima'na musamma, ataupun yakuna ismu bima'na syuhrah, ataupun an yutlaq ala lafzin ju'ila dalan ala zatin litamayuzihi fi kathirin min amthalihi. Ini nak ceritakan wa hadha huwal alam. Kata Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya bahawa Muhammad ataupun Ahmad yang disebut di sini sama dia merujuk kepada nama betul, nama seseorang, ataupun dia merujuk kepada kemasyhurannya, fame yang ada padanya. Yang ketiga, ataupun dia merujuk kepada satu yang nak membezakan dia daripada yang lain, maka itu dipanggil sebagai alam. Dan telah saya huraikan pandangan Imam Al-Baghawi berkaitan perkara ini, iaitu Ahmad yang dimaksudkan itu adalah merujuk kepada satu yang bukan bersifat zat, tapi dia merujuk kepada satu benda yang membezakannya daripada yang lain. Jadi perkataan yang digunakan adalah merujuk kepada Nabi SAW, sifatnya yang banyak pujian, iaitu Kathirul Hamdi, yang merujuk pada Bariqlid yang kita bincangkan. Jadi di sini sepintas terlihat bahawa dia tidak merujuk kepada Nabi yang menyampaikan Al-Quran, kerana nama Nabi kita adalah Muhammad, bukannya Ahmad. Jadi untuk menyelesaikan kemusykilan ni, ada para ulama menyatakan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama. Ni dalam huraian yang lalu, tuan-tuan melihat dalam tafsir Ibn Katsir, seperti disebut oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat mereka, begitu Imam Malik, bahawa Nabi menyatakan, aku memiliki 5 nama, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Nabi Al-Mahi. Al-Mahi maknanya penghapus, yang dengannya Allah menghapuskan segala kekufuran. Kedatanganku telah menghadirkan dalam diri umat manusia kesedaran betapa mereka kena meninggalkan kekufuran dan masuk kepada keimanan. Itu makna Al-Mahi. Dan begitu juga aku Al-Hashir, iaitu orang yang mengumpulkan. Allah
Allah akan mengumpulkan manusia di bawah tapak kakiku. Inilah syafaatul uzma yang diberikan kepada Nabi SAW, yang kita doakan selepas azan setiap kali mendengarnya. Wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adta, iaitu kedudukan Nabi, bahawa Nabi lah yang mohon kepada Allah supaya dimulakan hisab. Andai tidak meminta Nabi itu, manusia akan duduk menunggu sesuatu yang tidak pasti bila berlakunya. Dan aku juga al-hashir, iaitu aku yang manusia akan dikumpulkan di bawah kakiku. Dan aku al-aqib. Al-aqib ni maknanya aku merupakan rasul penutup. Jadi keluar daripada kemusykilan penjelasan ini bahawa Nabi kita jarang dipanggil Ahmad, nama baginda yang gitu famous adalah Muhammad. Maka penjelasannya adalah pandukan kepada hadis ini bahawa Nabi memberitahu Allah SWT memberikan kepada baginda ada banyak nama lain. Begitu juga Al-Muqaffa, begitu juga Nabi Rahman, Nabi Taubah, Nabi Malahma. Jadi dalam konteks ini para ulama menyebutkan beberapa syair yang pernah digubah oleh penyair Nabi SAW. Dia panggil syair Nabi, seperti contohnya Hasan bin Sabit. Tapi kalau kita lihat argumentasi ini tak begitu kuat, kerana boleh jadi saja penyebutan nama itu oleh Hasan selepas turunnya ayat. Jadi dalam kata-kata itu Hasan bin Sabit mengatakan bahawa menggunakan nama perkataan Ahmad, maka barangkali penyebutan Ahmad itu kurang popular pada zaman baginda SAW. Jadi yang jelasnya memang nama-nama Nabi ni ada banyak, satu daripadanya Ahmad. Kalau dipandang dari sudut yang lain pun seperti penghuraian oleh Al-Imam Al-Baghawi tafsirnya, kalau mengatakan Ahmad itu jangan-jangan digunakan, tapi tetap juga merujuk kepada Nabi, berpandukan kepada penjelasan sama ada dia fa'il ataupun maf'ul. Kemudian perkataan ismun pada ucapan yang disebut oleh Allah ala lisani Isa di sini, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kata Ibn Ashur, perkara ini sepatutnya tidak difahami dalam arti kata nama yang menunjuk kepada satu untuk membezakannya daripada yang lain. Jika demikian, ini tidak sesuai lah kenyataan yang ada di mana Nabi SAW tidak pernah dinamakan Ahmad, baik sebelum ataupun sesudah kenabian. Jadi atas dasar itu, kata Ibn Ashur, kita patut memahami kedua kata yang bergandingan itu, ismu Ahmad, dengan pemahaman menyeluruh sebagaimana dicakupi oleh dua kata tersebut. Jadi kata isim digunakan dalam bahasa Arab merujuk pada tiga makna yang popular yang saya telah sebutkan, iaitu sama ada merujuk kepada musamma itu sendiri, iaitu seseorang yang dimaksudkan. Yang kedua maksudnya kemasyhuran dalam kebajikan, datang perkataan simatun. Dan yang ketiga merujuk kepada tanda. Jadi lafaz yang diguna merujuk kepada satu untuk membezakan dengan banyak yang serupa dengannya. Jadi Ibn Ashur memahami ucapan Nabi Isa ini dengan ketiga makna tersebut, sama ada merujuk kepada sesuatu yang musamma itu sendiri, ataupun merujuk kepada kemasyhuran itu syuhrah, ataupun yang ketiga merujuk kepada tanda yang digunakan bagi membezakan dengan yang serupa dengannya. Jadi kata Ahmad ini pada umumnya adalah bentuk superlatif dari perkataan hamdun, datang Ahmad, maknanya lebih terpuji. Jadi seperti yang digunakan dalam bahasa Arab. Jadi kalau dicabut makna superlatifnya sehingga dia hanya difahami dengan makna pujian, seperti kata Imam Baghawi tadi, maka ismu Ahmad berarti Nabi yang penuh dengan pujian, iaitu satu yang berkaitan dengannya adalah terpuji. Boleh juga kata Ahmad ini difahami dalam makna yang lebih terpuji atau af'al ni tadi. Dan Nabi Isa mengakui bahawa Nabi SAW yang akan datang selepas baginda ini adalah lebih terpuji daripada baginda sendiri, dari sudut kepribadiannya, dari sudut Islam yang dibawanya, syariatnya. Maka inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, begitu juga Ibn Atiyah. Jadi kita dapat faham daripada maksud kata-kata Nabi Isa ini seperti yang telah termaktub dalam Injil, dan masih lagi boleh kita lihat penjelasan-penjelasan itu dikemukakan. Walaupun begitu banyak usaha untuk memadamkan hakikat-hakikat ini, tetapi ternyata mereka tidak mampu untuk melakukannya. Saya bacakan untuk tuan-tuan kata-kata Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir dan Tanwir. Wa fi Injil Yohanna fil ishah ar-rabi' ashar, in kuntum tuhibbunani fahfadhu wasayaya wa ana atruk min al-ab fayu'tiyakum fariqlit akhir yasbut ma'akum ila al-abad. Wa fariqlit kalimah rumiyah, iaitu dikatakan di sini Nabi Isa berkata dalam Injil Yohanna dalam bahagian yang ke-14, kalau kamu cintai aku maka jagalah janji aku dan juga wasiat aku bahawa aku minta kepada Bapa, iaitu Allah SWT yang dimaksudkan sini, maka dia akan beri pada kamu fariqlit yang akan kekal bersama dengan kamu sampai bila-bila, akan mempertahankan kamu, maka ikutilah dia. Jadi disebut di sini lafzu fariqlit waqa'a fi tarajim al-anajil wa khassatan Injil Yohanna kama fi tab'a al-kitab muqaddas fi London, dalam cetakan London tahun 1848, mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Jibril, padahal itu tidak benar sama sekali, kerana ternyata yang dimaksudkan di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan rahmati dan juga sekalian, begitu banyak perkara yang boleh kita fahami andai kita boleh membaca dan ada peluang untuk mentelaah perkara-perkara semikian. Inilah ilmu yang dikuasai oleh sebahagian daripada umat Islam seperti almarhum Syekh Ahmad Didat, begitu juga Dr. Zaki Naik hafizahullah. Amat perlu untuk kita memahami perkara semikian sekurang-kurangnya untuk mempertahankan Islam yang kita pegang. Andai kita mampu untuk bincang, berdiskusi secara ilmiah dengan golongan mereka, maka tentu mereka akan buntu untuk memahami hakikat-hakikat yang disembunyikan selama ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.